Salam sejahtera, nama saya Wee Chiu Yin. Saya ingin membentangkan tentang pengenalan untuk projek kumpulan kami yang berkaitan dengan pengasingan sisa. Apakah itu pengasingan sisa? Pengasingan sisa ialah satu proses sisa diasingkan kepada unsur-unsur yang berlainan iaitu kering dan basah. Sisa kering termasuklah kayu dan produk yang berkaitan seperti logam dan kaca. Sisa basah pula merujuk kepada sisa organik yang biasanya dihasilkan oleh makanan. Dalam kata lain, pengasingan ialah pengelompokan ke dalam kategori yang berbeza. Setiap sisa akan dimasukkan ke dalam kategorinya di tempat pembuangan, tetapi pengasingan akan berlaku sebelum proses pembuangan. Pengasingan sisa merupakan salah satu langkah dalam pengurusan sisa pekerjaan dan hal ini menjadi cabaran besar untuk melakukannya di Malaysia. Kini, Malaysia merupakan salah satu negara yang telah berjaya dalam peralihan, tetapi sisa yang dijanakan semakin meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia sedang mengalami kepesatan dalam perindustrian dan pembandaran serta peningkatan bilangan populasi. Pertambahan populasi menyebabkan sisa yang dijana semakin meningkat pada setiap hari. Kerajaan Malaysia telah mewajibkan pengasingan sisa bermula dari 1 September 2015. Pelaksanaan ini adalah berdasarkan peraturan di bawah Akta 672 iaitu Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007. Salah satu pihak yang terlibat dalam program pengasingan sisa adalah Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam atau lebih dikenali sebagai SW Crop. SW Crop merupakan agensi kerajaan penting yang terlibat dalam program pengasingan sisa. SW Crop ditubuhkan pada 1 Jun 2008 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan di bawah Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Peranan SW Crop adalah untuk memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam yang lebih efisien dan bersepadu, di samping memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. SW Crop telah merangkakan pelan tindakan kesedaran awam pengasingan sisa pekerja di punca pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mendidik dan membudayakan amalan pengasingan sisa pekerja sebagai satu sumber menjaga kebersihan persekitaran dan memelihara kelestarian alam sekitar. Selain itu, terdapat juga agensi bukan kerajaan yang terlibat dalam program pengasingan sisa seperti Malaysian Recycling Alliance Berhad. Agensi ini telah ditubuhkan pada 4 Januari 2021 oleh para pemain penting industri dalam sektor perangan pengguna cepat laris yang telah berganding bahu untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar akibat dalam sisa pembungkusan pengguna dengan melaksanakan penyelesaian pertubuhan kelestarian. Antara ahli Malaysian Recycling Alliance Berhad adalah Coca-Cola Malaysia, Dutch Lady Milk Industry dan Unilever Malaysia. Organisasi ini telah ditubuhkan untuk membolehkan sekumpulan syarikat pimpinan industri sukarela yang terdiri daripada syarikat-syarikat dengan maklumat yang sama untuk memberi tumpuan kepada usaha mengukuhkan rantaian nilai dan menambah baik pengumpulan dan perkitaran semula sisa pembungkusan pengguna. Yo, Sen. Lagi. Ada apa ni? Ada apa Okay. So sekarang kita ada di tong sampah di 4 jenis tong sampah. Okay. So, saya nampak ada 4 jenis tong sampah. So, untuk apa tong sampah ni? So kita kena tahu sisa ni ada 2 jenis sisa. Satu adalah sisa baki dan satu lagi sisa kita semula. Sisa kita semula. Okey, faham. Sisa baki tu macam mana? Sisa baki tu jenisnya seperti sampah dari sisa makanan dan sisa-sisa yang kotor. So kita akan buang sisa tersebut di tong sampah jenis macam ni, tong sampah biasa. Okey, sisa baki ni sisa-sisa makanan lah, tulang ikan apa semua tu kan? Betul? Okey, faham. Yang memang tak boleh buat apa kan? Betul. So,
Yang tadi satu lagi sisa apa? Sisa kita semula tu. Dan satu lagi jenis ialah sisa kita semula. Sisa kita semula kita ada dari seperti apa yang kita nampak dari 3 tong ni. Biru adalah kertas, coklat adalah untuk kaca dan oranye untuk tin dan plastik. Oh, okey faham. So, okey dia ada sampah asing. So, untuk sampah-sampah ni ada cara tak nak buang sampah tu? Ke just buang macam biasa je? Tanpa mengira komposisi sisa tersebut, cara umum untuk kita buang dan asingkan sampah sisa kita semula ni, kita perlu ikat kemas, kumpulkan dalam plastik ataupun kotak, ikat susun kemas-kemas dan kita buang mengikut komposisi masing-masing. Oh, okey faham. Mudah jugalah kalau macam tu kan. Jadi ini semua ni adalah cara pengasingan sisa yang boleh orang biasa pun buat lah kan. Betul? Okey faham. Boleh buat di rumah, tak perlu harapkan pihak berkuasa pun yang buat benda ni. Okey faham. So kalau yang sampah-sampah kita buang ni selalunya dia akan dibawa pergi mana? Okay. So lepas kita dah asingkan jenis-jenis sisa ni, kita boleh sendiri bawa ke pusat kita semula ataupun kalau kita tak nak bawa ke pusat kita, kalau kita nak buat duit poket, kita boleh jual kepada pusat kita semula. Okey faham. Terima kasih Ustaz. Adakah saudari tahu kenapa kita perlu menghasilkan sisa di rumah sebelum membuang ke tong sampah? Kenapa? Apabila anda menghasilkan sisa di rumah setiap hari, anda telah membenahi separuh daripada perjuangan sebagai warga negara dalam pemeliharaan sekitar. Penghasilkan sisa dan amalan syariah dapat meningkatkan kualiti udara dan air serta mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Hal ini demikian kerana pengurusan sisa yang betul dapat mengurangkan pertimbunan plastik dan pendanaan bahan secara besar-besaran yang akan menyumbang kepada perubahan iklim. Pengamalan ini secara berterusan dapat meningkatkan kadar kita semula dalam masyarakat kita. Terima kasih saudari atas perkongsian maklumat yang penting ini. Saya akan cuba melakukan pengasingan sisa dan mengamalkan kita semula demi masa depan kita yang selamat dan selesa. Adakah saudari tahu kebaikan pengasingan sisa? Pasti. Pengasingan sisa akan mengurangkan masalah pihak berkuasa terbandaran dalam pengurusan sisa pekerja yang seterusnya memudahkan proses pengurusan dan perawatan sisa pekerja. Penurunan jumlah sisa pekerja yang dihantar ke tempat pelupusan dapat membantu meningkatkan jangka hayat tempat pelupusan. Hal ini mengurangkan peruntukan wang negara dalam proses peruntukan sisa pekerja. Ia juga merealisasikan penggunaan kita semula dan pemulihan yang berkesan. Apabila sisa dilupuskan dengan cepat, jumlah sampah akan dikurangkan. Dengan ini, ruang di tempat pelupusan bukan sahaja dipelihara, malah pengeluaran bahan berbahaya dapat dikurangkan. Oh, bagusnya. Terima kasih saudari atas perkongsian. Adakah saudari tahu tentang keburukan jika kita tidak melakukan penghasilkan sisa? Apakah keburukannya? Terdapat beberapa keburukan jika penghasilkan sisa tidak dilakukan dan salah satunya ialah menyebabkan kontaminasi dan kepada tanah disebabkan pembuangan sisa plastik secara tidak terkawal. Hal ini dikatakan demikian kerana sisa plastik seperti botol air plastik mengambil masa yang lama untuk terurai dan menghasilkan sejenis komponen yang berbahaya dikenali sebagai DEHA. Ia merujuk kepada sejenis karsinogen yang mampu merosakkan hati dan sistem reproduktif manusia. Apabila DEHA meresap ke dalam tanah, ia mempunyai keberangkalian yang tinggi bagi memudarakan kehidupan liar dan tumbuh-tumbuhan yang berdekatan dengan ia. Keburukan yang seterusnya ialah pencemaran udara berikutan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dalam membakar sampah seperti kertas dan plastik yang seharusnya dikipas semula. Hal ini dikatakan demikian kerana pembakaran plastik dan kertas secara tidak
Berkawal menyebabkan pengumpulan gas dan bahan kimia pada kuantiti yang banyak di udara, lalu membawa kepada penipisan lapisan ozon yang mampu memudarakan kesihatan manusia yang tinggal berdekatan dengan tempat pembakaran. Pencemaran udara yang berlaku disebabkan pembakaran ini merupakan salah satu faktor yang membawa kepada pemanasan global. Maka dengan itu, perbuatan ini dapat dihentikan dengan mengamalkan pengasingan sisa 3R. Terima kasih atas perkongsiannya. Sama-sama. Tengok ni. Tahu tak apa keburukan atau ancaman sekiranya kita tak melakukan pengasingan sisa? Tak tahu. Baiklah, biar saya jelaskan apakah ancaman atau keburukan jika kita tidak melakukan pengasingan sisa. Antaranya ialah pencemaran air yang berpunca daripada pembuangan sampah secara rawak yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kesemua bahan buangan secara tidak langsung akan membawa kepada pencemaran yang lebih kritikal. Pembuangan sampah seperti bahan-bahan plastik dan bahan-bahan lain yang dilakukan secara tidak terkawal di tepi sungai maupun di tepi laut akan menyebabkan haiwan akuatik seperti penyu dan ikan salah makan. Selain berpotensi daripada tercekik, lemas atau melumpuhkan haiwan akuatik yang lain, sampah juga akan melepaskan toksik yang berbahaya yang mengurangkan parasat oksigen dalam air apabila ia mereput. Oh, teruknya. Ya, memang teruk. Cabaran dalam melaksanakan program pengasingan sisa ialah teknik pengasingan yang tidak betul atau tidak mencukupi. Walaupun masyarakat telah mula mengasingkan sisa mereka, tetapi mereka tidak selalu mengikut prosedur yang betul semasa melaksanakan program pengasingan sisa. Salah satu amalan yang akan salah dilakukan oleh orang ramai ialah sisa berbahaya tidak dimeterai dan dilabel. Sisa diproses dalam pelbagai cara sebelum perebusan akhir. Jika sisa berbahaya seperti serpihan kaca, bahan kimia dan lain-lain tidak dilabelkan, mereka akan menyebabkan penyakit atau kecederaan kepada pengumpul sisa. Tambahan pula, amalan yang salah dilakukan oleh orang ramai ialah penggunaan beg sampah secara berlebihan. Mereka akan meletakkan sisa kering dan sisa basah dalam dua beg yang berasingan. Perbuatan tersebut akan mengandalkan jumlah sisa plastik. Lanjutan itu, penglibatan masyarakat umum yang rendah amat mencabar dan membangkitkan pelaksanaan program pengasingan sisa. Walaupun sudah lama program ini dilancarkan sejak tahun 1994, namun ia kurang dipraktikkan dalam kalangan masyarakat. Bahkan, sebahagian masyarakat langsung tidak mengetahui dan tidak mempunyai pengetahuan dan kesedaran untuk pengasingan sisa. Lebih-lebih lagi, kekurangan fasiliti tong pengasingan sisa menyebabkan penduduk tidak dapat untuk mengamalkan amalan ini. Bukan itu sahaja, ada juga penduduk yang bersikap degil, tidak mahu ubah cara pengasingan sisanya dengan mengikut SOP yang ditetapkan. Ini kerana mereka menganggap akan menyusahkan mereka sendiri. Kesimpulannya, jika masyarakat ingin menjalani kehidupan yang sihat dan bebas risiko, mereka haruslah mula mematuhi peraturan pengasingan sisa. Jika tidak, mereka perlu dihukum. Antara penyelesaian yang disyorkan dalam kod warna plastik sampah, sebagai contoh, hijau untuk sisa terbiodegradasi, kuning untuk sisa beracun dan hitam untuk sisa tidak terbiodegradasi. Justeru itu, kita amat menyeru orang ramai untuk melibatkan diri dalam program ini agar dapat menjadi masyarakat yang lebih harmonik.